Baik, itu antara perkongsian rakyat Malaysia menerusi hantaran video ke Malaysia hari ini tentang aktiviti yang melakukan untuk menghilangkan kebosanan dan keresahan sepanjang PKP ini. Dan sebelum itu, tazkirah daripada Ustaz Jafri tentang berbakti kepada ibu bapa ya dalam tempoh kita berada di rumah ni. Sebaik-baiknya inilah kita amalkan perhubungan baik dengan keluarga kita, terutamanya kepada ibu bapa kita. Baik, seterusnya kita nak berbincang berkenaan dengan kepenggunaan ini bersama dengan tetamu istimewa kita. Saya nak ucap selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Alexander Nantalinggi. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Apa khabar? Khabar baik. Terima kasih sudi bersama dengan kami. Datuk Alexander Nantalinggi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal-Ehwal Pengguna, KPDN HCP. Antara yang paling instrumental dalam mengawal situasi bekalan makanan dan sebagainya, Kementerian KPDN HCP ini, dari perspektif Kementerian sendiri, bagaimana Datuk melihat situasi PKP ini? Ya, PKP ini adalah fenomena barulah bagi kita. Tak pernah kita alami yang serupa. Lah. Ya. Dan dia bukan kepada kita di Malaysia saja, malah dia di seluruh dunia ni. Jadi bagi saya fenomena memerangi wabak COVID-19 ni ataupun COVID-19 ni adalah sesuatu yang di seluruh dunia ni tak ada pengalaman dulu. Ya. Walaupun ada wabak virus yang lain, mungkin tak sama skala dan yang kita hadapi sekarang. Yeah. Oleh itu, kita seharusnya bertindak sebagai, oleh kerana tidak ada pengalaman, kita bertindak sebagai mula-mulanya mungkin trial and error. Jadi PKP ini adalah keputusan yang amat tepat, yang amat bijak oleh kerajaan, yang diputuskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri dan Jemaah Menteri. Jadi kita ni sebagai sebuah negara sekarang dipandang oleh negara lain, oleh negara maju yang melihat kita boleh jadi contoh yang kita buat terbaik. Sebab kita tidak melengah-lengahkan masa dan apabila diisytiharkan oleh WHO, World Health Organization, penularan wabak COVID-19 ini sebagai pandemik. Ya. Jadi dengan cepat kita buat keputusan untuk dibuat MCO ataupun PKP ini tadi. Ya. Baik. Bila pengiktirafan itu barangkali ramai lebih melihat kepada kawalan pergerakan dan sebagainya, tetapi ada juga barangkali kita tidak perasan yang ada aspek lebih penting juga, iaitu pengurusan atau pengendalian bekalan makanan dan sebagainya. Dan setakat ini jaminan daripada Datuk sendiri mewakili pihak kementerian ialah bekalan makanan di Malaysia cukup. Ya. Boleh dilanjut? Sebenarnya memang apabila PKP ini dilaksanakan, kita ada peranan yang begitu penting. Ya. Dan itu pun kita ada tanggungjawab juga yang begitu penting untuk kita memastikan barangan ataupun bekalan barangan makanan ini senantiasa dan tidak terputus bekalannya. Dan kita ada punca kuasa yang telah digariskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya ingat pada 16 Mac, 2 hari sebelum dilaksanakan mulanya PKP ini, untuk memastikan bekalan barangan makanan ini terjamin. Yeah. Dan bukan saja sekadar barang makanan, tapi ada barang-barangan yang lain yang dikatakan keperluan harian, daily essentials, termasuk juga dari barang-barang kesihatan dan perubatan, topeng muka dan hand sanitizer ataupun pencucian. Ya. Okey, kita bercakap tentang satu situasi sebelum PKP dilaksanakan, iaitu situasi panic buying. Kemudian keadaan terkawal, syukur alhamdulillah keadaan terkawal seperti itu. Dan bagaimana pihak kementerian memantau situasi ini supaya tidak ada panic buying, terutama nak masuk bulan Ramadan ni, kemudian nak raya lagi kan. Itu antara demand semakin meningkat, walaupun dalam fasa pergerakan ini dikatakan permintaan terhadap bekalan tertentu tu menurun sedikit. Pada mulanya memang ada kejadian ataupun kes boleh dikatakan panic buying. Sebab seperti mana yang telah saya sebut pada peringkat awal tadi, kita tak ada pengalaman dengan PKP ataupun perintah kawalan pergerakan ini. Jadi natural lah kata orang, biasalah kalau
ada yang pada masa itu ramailah, bukan ada yang bimbang adakah tidak cukup makanan ataupun barangan esensial yang lain. Jadi ada kejadian panic buying. Itu kita dapati hanya dalam minggu pertama. Ya. Ada di aduan pun begitu juga. Pelbagai aduan lah yang kita terima. Lebih-lebih lagi berkenaan dengan aduan harga barang dan bekalan. Jadi oleh kerana saya banggalah dengan kementerian sebab kita ada enforcement unit ataupun anggota penguatkuasa yang senantiasa di lapangan buat pemeriksaan dan juga buat pemantauan harga barang berpatutan, tidak ada yang mengambil keuntungan dan profiteering ataupun pencatutan dan juga tiada mana-mana yang menyorok barangan. Jadi bukan sekadar masa itu saja, sampai ke hari ini penguatkuasa kita memang bertugas lumus di lapangan. Sebab itu kita ada laporan setiap hari, ya, 3 kategori yang kita selalu periksa lah, iaitu di peringkat peruncit, peringkat pemborong dan penghilang. Jadi kita buat pemeriksaan harian dan setakat hari ini ke semua kategori ini penguatkuasa telah membuat lebih 30 atau 33,000 pemeriksaan telah dibuat. Ya. Jadi dengan cara begitulah kita dapat menangani masalah yang dikatakan panic buying tadi. Pada hari ini kita tak dengar pun orang membeli berlebihan dan panic buying. Itulah dia. Pada masa sama kita juga menyampaikan penghargaan kepada pihak penguasa yang menjalankan tugasnya sehari mereka pun frontliners juga. Betul, mereka pun frontliners juga, Datuk. Okey, Datuk juga antara yang turun padang untuk melihat situasi, barangkali dapat dikongsikan antara pengamatan Datuk sendiri. Ya, sejak apabila saya masuk ke kementerian ini bersama timbalan saya, iaitu Yang Berhormat Datuk Rosul, kami bersama bukan hanya kami berdua, malah peringkat pegawai-pegawai kanan di kementerian, KSU Datuk Seri Hasnul bersama pengarah, penguatkuasa Datuk Iskandar dan ramai lagi timbalan-timbalan KSU dan kami setiap minggu lah pergi melawat ketiga-tiga kategori inilah, penghilang, pemborong supermarket dan ladang ayam, ladang pengeluaran telur dan sebagainya. Jadi dengan cara begitu kami bukan sekadar menerima laporan ataupun baca laporan daripada penguatkuasa yang di lapangan, malah kami sendiri dapat, we can feel it, pergi on the ground kata orang. Jadi bagi saya kaedah begitu lebih memberi peluang kepada kami memahami apa sebenarnya keadaan di lapangan. Dan video berkenaan turut dikongsikan dalam portal KPDN HCP sendiri, dan kalau kami yang menonton ni melihat, yakin bahawa bekalan itu memang cukup. Adakah Datuk bila lihat itu perasaan Datuk sedemikian juga? Kalau saya melihat dalam TV, saya tengok penguatkuasa kami yang beruniform tu pergi memeriksa, pergi ke supermarket, pergi ke kedai runcit, pergi ke pemborong. Saya suka sebab begitulah caranya. Kadang-kala di peringkat umum ni, kalau dia tak tengok, macam mungkin dia tak tahulah. We cannot blame them, kita tak boleh menyalahkan mereka. Sebab itu saya mengarahkan kepada unit komunikasi kementerian supaya apa saja aktiviti-aktiviti kita yang lakukan, lebih-lebih lagi dalam pemeriksaan, pemantauan dan ataupun kita libat urusan engagement kita bersama stakeholders ni, kita buat seharusnya kita hebahkan.
dikongsi kepada masyarakat lah. Sekarang ni semua orang nak tahu apa yang sedang berlaku dengan adanya media sosial ini, termasuklah aktiviti yang dilakukan oleh pihak kementerian sendiri untuk meyakinkan. Jadi dengan perkongsian itu dapatlah diyakinkan setakat ini alhamdulillah bekalan di negara kita mencukupi. Datuk, kita berehat seketika, lepas tu kita sambung lagi perbincangan. Boleh. Lebih menjurus kepada perlindungan kita sebagai rakyat ni, sebab dalam pemantauan ni pastinya ada juga pihak yang akan mengambil kesempatan, sebab tu banyak aduan dilaporkan kepada pihak kementerian sendiri selepas ini dalam Malaysia hari ini.